Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadinir ra'ufir rahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah dalam perkongsian yang ringkas pada malam ini saya membawakan tajuk perbincangan kita iaitu teladan dari sifat muhajirin dan ansar. Kenapa kita pilih tajuk ini? Kerana sebagaimana yang kita sedia maklum, kita berada dalam tempoh sambutan ma'al hijrah. Maka apabila berbincang tentang sambutan ma'al hijrah ini, watak-watak utama yang akan sentiasa disebut dan dibincangkan yang terlibat dalam proses hijrah ini iaitu dua golongan yang dinamakan sebagai muhajirin dan juga ansar. Muhajirin adalah merujuk kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang asalnya mereka menetap di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian mereka berpindah daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka golongan ini, sahabat-sahabat ini digelar sebagai Al-Muhajirin. Manakala Al-Ansar pula adalah merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi yang daripada asal lagi mereka menetap di Madinah Al-Munawwarah. Dan mereka inilah yang menjadi penyambut tetamu kepada sahabat-sahabat Muhajirin yang datang daripada Mekah tadi. Maka pada golongan, kedua-dua golongan ini ada ciri-ciri khusus yang sangat-sangat istimewa yang perlu kita ambil teladan, yang perlu kita contohi mereka. Maka kalau kita dapat teladani, kita dapat ikut dan dapat apply dalam kehidupan seharian kita pada hari ini, maka alangkah beruntungnya kita, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah pada malam ini saya bersiaran di page Madrasah Al-Huffaz wal Ulum. Terima kasih kepada pihak madrasah kerana memberikan peluang kepada saya untuk berkongsi kepada hadirin dan hadirat, para penonton dan juga sahabat-sahabat sekalian. Jadi untuk memastikan perbincangan kita pada malam ini nampak teratur, nampak tersusun dan ada input-input yang fresh yang kita dapat ambil pengajaran, maka saya sebelum kita masuk pada perbincangan dengan lebih lanjut, saya nak membacakan ayat Al-Quran daripada surah Al-Hasyr, ayat yang ke-8 dan juga ayat yang ke-9. Yang mana kedua-dua ayat ini adalah menceritakan tentang sifat muhajirin dan juga sifat ansar. Yang saya kira antara ayat-ayat lain yang menceritakan tentang kisah mereka, dua ayat ini adalah merupakan yang paling utama sekali yang perlu kita baca, faham dan kita cuba untuk menghayati. Baik, sama-sama kita menghayati ayat ini dan insya-Allah kita akan lihat tafsiran secara sepintas lalu daripada ulama kita. Kemudian barulah kita akan buat kesimpulan apa teladan, apa pengajaran yang dapat kita ambil insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله
ulaika humus shadiqun. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat yang ke-8 menceritakan tentang muhajirin. Manakala ayat yang ke-9 menceritakan tentang ansar. Apa tafsiran dia? Baik, sama-sama kita melihat kepada tafsiran ini dan saya menggunakan tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, Profesor Hamka, untuk membantu kita mendapat kefahaman secara ringkas tentang apa kehendak ayat ini, insya-Allah. Baik. Dalam ayat yang ke-8, Allah menceritakan tentang orang-orang muhajirin yang berhijrah daripada Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Lil fuqara'il muhajirin, artinya iaitu orang-orang fakir yang berhijrah. Dalam ayat ini Allah menyifatkan golongan muhajirin sebagai orang fakir, iaitu orang yang memerlukan bantuan. Maka kata Buya Hamka, di dalam susunan ayat ini nampak jelas bahawa dia menjadi fakir kerana dia berhijrah. Orang-orang muhajirin ni kerana berhijrah, diorang menjadi orang yang fakir, yang perlu kepada bantuan daripada orang lain. Kalau dia tidak hijrah, tentu dia akan tetap kaya dengan harta, tetapi mereka adalah yang diusir dari kampung halaman mereka, allazina ukhriju min diyarihim. Maknanya asal mereka ni kaya, ada harta, tapi oleh kerana berhijrah, golongan muhajirin berubah menjadi orang yang fuqara, yang fakir, yang perlu kepada bantuan. Dan disifatkan oleh Allah bahawa orang-orang muhajirin ini mereka diusir daripada kampung halaman mereka, dihalau keluar. Siapa yang menghalau keluar ini? Orang-orang kafir Quraisy menghalau mereka keluar supaya mereka keluar, tinggalkan kampung halaman, tinggalkan rumah kediaman mereka di Mekah itu, lalu mereka pun berhijrahlah ke Madinah Al-Munawwarah. Seterusnya Allah sebut lagi, wa amwalihim, bila mereka berhijrah, mereka keluar itu, mereka meninggalkan apa dia? Selain daripada meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah, mereka meninggalkan harta benda mereka. Disebut di sini bahawa tidak boleh dibawa atau mereka sendiri tidak mahu membawanya. Maknanya sama ada mereka tak nak bawa ataupun tak boleh nak bawa. Sebab apa? Sebab kita fahamlah hijrah ini perlu kepada perjalanan yang panjang, menyorok daripada pengetahuan orang-orang Quraisy pada ketika itu. Jadi mana mungkin nak bawa harta mereka yang banyak itu sekali. Jadi yang pergi pun hanya sehelai sepinggang sahaja, ataupun disebut bahawa mereka hanya bawa bungkusan kecil sahaja. Kenapa mereka berhijrah? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka berhijrah kerana mengharapkan kurnia daripada Allah dan keredaan daripada Allah Ta'ala. Maknanya dalam hati mereka hijrah dilakukan, sanggup tinggalkan harta tadi tu, sanggup tinggalkan kampung halaman mereka kerana apa? Kerana nak mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebut lagi wa yansurunallaha wa rasulah. Lalu mereka ini keluar berhijrah kerana apa? Kerana menolong Allah dan Rasulnya. Maksudnya menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab keyakinan bagi orang-orang muhajirin ini, bila berhijrah Allah akan bantu. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, maka Allah akan bantu, akan tolong kamu. Itu keyakinan.
yang ada dalam hati para muhajirin. Ulaika humus sadiqun. Lalu Allah tutup ayat ini dengan menyifatkan orang-orang muhajirin sebagai siapa? Sebagai itulah orang-orang yang benar. Maksudnya benar pada iman mereka, benar pada iktiqad keyakinan mereka itu. Bahkan mereka benar kerana menunaikan janji apabila bersyahadah, janji untuk menegakkan agama Allah, membantu Rasulullah. Maka mereka adalah orang yang benar, benar pada akidah mereka dan benar pada janji mereka. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, para penonton sekalian, daripada ayat tadi secara tidak langsung Allah menyebutkan ada 6 sifat keistimewaan orang-orang muhajirin. Iaitu yang pertama, mereka adalah fakir miskin. Yang kedua, mereka adalah orang muhajirin, iaitu berpindah tempat kerana agama Allah. Tidak ada tujuan yang lain. Dan yang ketiga, mereka diusir keluar daripada kampung halaman dan dirampas harta benda mereka. Ketiga-tiga ciri-ciri ini, ketiga-tiga sifat ini kita boleh simpulkan bahawa paling utama adalah mereka ini sanggup berkorban, tinggalkan segala kepentingan harta dan sebagainya. Kerana apa? Kerana agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu 3 sifat lain, iaitu apa dia? Sifat yang keempat, mereka mengharapkan kurniaan Allah dan keredaannya. Mereka menolong agama Allah dan Rasul. Dan akhir sekali, mereka adalah orang-orang yang benar. 3 sifat yang terakhir ini kita boleh simpulkan bahawa golongan muhajirin ini adalah orang-orang yang betul-betul ikhlas melakukan sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-9 daripada surah Al-Hasyr, Allah menyifatkan pula tentang ciri-ciri keistimewaan orang-orang Ansar. Kita dah sebut tadi orang Ansar, orang Islam yang sahabat-sahabat yang menetap di Madinah Al-Munawwarah, mereka menyambut ketibaan muhajirin. Lalu Allah sifatkan golongan ini dengan firman-Nya, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Dan orang-orang yang telah menetap di kota itu, iaitu di kota Madinah, dan tetap beriman daripada sebelum mereka. Ini merujuk kepada siapa? Itulah orang-orang Ansar, pembela, penolong Rasul, penolong agama Allah, membantu saudara-saudara yang berhijrah, yang miskin itu. Jadi itu digelar sebagai golongan Ansar. Mereka adalah penduduk asal yang mana mereka ini beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka mempersiapkan, mereka menetap di bumi Yathrib itu, mereka menerima, bersiap sedia untuk kedatangan sahabat-sahabat daripada Makkah Al-Mukarramah. Lalu Allah sambung lagi, yuhibbuna man hajara ilaihim. Sifat golongan Ansar ini, mereka itu kasih kepada orang-orang yang telah berhijrah kepada mereka. Selain diorang ni bersedia dengan kedatangan muhajirin, mereka menyambut dengan sambutan yang sangat-sangat hebat. Penuh kecintaan dan kasih sayang. Penuh kecintaan dan kasih sayang yang mana tidak ada perasaan benci, tidak ada perasaan muak. Sebab apa? Sebab sesetengah orang apabila tetamu ramai datang pula dalam keadaan memerlukan pertolongan, miskin, tidak bawa bekalan, pada ketika itu ramai orang yang akan benci kepada tetamu yang datang. Datang pula nak duduk dalam tempoh yang lama ni, bukan sekejap. Maka di sini nampak kemurnian hati orang-orang Ansar apabila menerima kedatangan muhajirin dengan hati yang terbuka, dengan kasih sayang, dengan kita kata dada yang lapang. Sangat-sangat seronok menerima kedatangan muhajirin. Dan Allah menyebut lagi, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan orang-orang Ansar ini tidak mereka dapati dalam dada mereka suatu keinginan pun dari apa yang telah diberikan kepada mereka. Maksudnya apabila mereka memberikan sesuatu kepada muhajirin yang memerlukan bantuan itu, orang-orang Ansar ini memberi dengan keikhlasan dan tidak ada kepentingan lain. Tidak ada hajat, tidak ada udang di sebalik batu kalau dalam bahasa kita sekarang. So itu kata Buya Hamka, artinya
tidaklah ada rasa dengki atau iri hati kaum Ansar itu melihat Allah dan Rasulnya memberikan anugerah berlebih kepada saudara kaum Muhajirin itu. Apabila dibuat pembahagian harta, orang Muhajirin dapat harta yang lebih berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Mereka tidak dengki, mereka tidak rasa iri hati, mereka tidak rasa tersisih kerana Allah melebihkan Muhajirin. Ini adalah kemuncak keikhlasan yang ada dalam hati siapa? Dalam hati orang-orang Ansar. Ini sifat kemuliaan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syahir Mirza. Ini pelajar lama kita ni. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Nak disebut di sini bahawa Allah menyatakan orang Ansar apabila membantu, apabila menolong, maka mereka berikan dengan penuh keikhlasan dan tidak ada apa-apa kepentingan di sebalik pemberian tersebut. Dan mereka tidak ada perasaan iri hati apabila orang-orang Muhajirin menerima anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut lagi dalam ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini kemuncak kepada nilai murni dan sifat-sifat istimewa yang ada pada orang-orang Ansar. Apa dia? Dan mereka lebih mengutamakan saudara-saudara mereka yang baru datang itu lebih dari diri mereka sendiri walaupun mereka dalam kesulitan. Ringkasnya dalam ayat ini nak beritahu bahawa orang Ansar ini bila mereka membantu sahabat-sahabat Muhajirin, bantu dengan penuh keikhlasan, bahkan sampai satu tahap kalau diorang sendiri ada hajat, ada keperluan, tetap juga diorang akan melebihkan Muhajirin. Ini disebut dalam istilah agamanya disebut sebagai sifat ithar. Sifat ithar, sifat melebihkan orang lain berbanding dengan kepentingan sendiri. Jadinya ini sifat Ansar. Ini sifat Ansar sangat-sangat hebat. Disebut dalam banyak riwayat tentang bagaimana sampai satu tahap mereka berebut-rebut untuk membantu golongan Muhajirin. Sehingga disebut dalam riwayat terpaksa dibuat undian. Kenapa? Kerana yang membantu lebih ramai daripada yang nak dibantu. Berebut-rebut. Padahal mereka bukan semua di kalangan yang kaya-kaya. Yang miskin pun datang juga nak membantu dengan kemampuan yang ada. Lalu dibuat qur'ah. Dibuat cabutan, undian untuk menentukan Muhajirin ini duduk dengan siapa. Siapa yang layak membantu dia. Kan? Kenapa? Kerana terlalu ramai yang nak membantu daripada yang dibantu. Berbeza dengan zaman kita sekarang ni. Kan? Kita pakat-pakat lari. Kan kalau ada orang open sebarang bentuk bantuan, ramai yang menyembunyikan diri, lari. Kan? Tak mahu nak membantu. Kan? Jadi berbeza dengan Ansar. Ansar mereka berlapang dada dan melebihkan saudara-saudara sehingga mereka berebut-rebut nak membantu para sahabat Muhajirin yang datang beserta dengan mereka. Dan banyaklah riwayat-riwayat kita lihat mereka sanggup memberikan harta, ada yang offer nak berikan kebun-kebun, ada yang offer nak berikan pekerjaan, ada offer yang nak memberikan sampai tahap nak menceraikan isteri. Kalau lebih isteri daripada satu, dia orang nak ceraikan supaya sahabat Muhajirin dapat berkahwin setelah isteri tersebut tamat tempoh iddahnya. Seumpama itu gambaran bagaimana mereka golongan Ansar melebihkan Muhajirin. Seterusnya disebutkan bahawa wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang terpelihara daripada kekikiran dirinya, siapa yang boleh melepaskan dirinya daripada sifat kikir, sifat kedekut, sifat yang batil ini, maka orang tersebut adalah orang-orang inilah yang beroleh kemenangan. Nak tahu kita ni menang ataupun tidak, tengok bagaimana kita berjaya ataupun tidak melepaskan diri kita daripada sifat kikir. Sebagaimana Ansar berjaya melepaskan diri mereka daripada sifat kikir, sifat kedekut, sifat bakhil. Asyuh ini dalam bahasa Piramli lah diguna. Nak beritahu bahawa kedekut sungguh lah. Siapa yang boleh bebaskan daripada sifat kedekut, maka orang ini adalah orang yang al-muflihun. Orang yang berjaya di dunia dan juga di hari akhirat. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat penonton sekalian,
Daripada ayat yang ke-9 daripada surah Al-Hasyr tadi, ada 6 sifat Ansar. Kalau tadi 6 sifat Muhajirin dalam ayat ke-8. Ini ayat yang ke-6, ayat yang ke-9, ada 6 keistimewaan ciri-ciri golongan Ansar. Yang pertama ialah mereka telah menunggu saudara Muhajirin. Maksudnya diorang buat persediaan untuk menyambut kedatangan tetamu. Kemudian yang kedua, mereka mencintai saudara-saudara mereka yang datang, iaitu Muhajirin, menumpang duduk bersama dengan mereka. Maknanya diorang suka sangat, excited, gembira. Kemudian yang ketiga, mereka tidak rasa dengki, tidak rasa keberatan untuk memberi harta, membantu golongan-golongan Muhajirin. Yang keempat, mereka lebih mengutamakan saudara mereka, yang kita sebut sebagai sifat isar tadi. Melebihkan saudara berbanding dengan kepentingan diri mereka sendiri. Dan yang kelima, mereka sanggup mengatasi sifat kikir mereka sehingga mereka beroleh kemenangan. Bukan 5, silap tadi. Bukan 6, ada 5 sifat Ansar yang diterangkan oleh Allah, yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang ke-9 daripada surah Al-Hasyr ini. Ada berapa? Ada 5 sifat kemuliaan golongan Ansar. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, kita dah melalui, kita lihat secara sepintas lalu bagaimana 6 ciri-ciri Muhajirin dan 5 ciri-ciri keistimewaan Ansar yang disebutkan dalam ayat yang ke-8 dan juga ayat yang ke-9 daripada surah Al-Hasyr. Maka kita perlu mengambil teladan, perlu mengambil pedoman daripada sifat mereka ini. Zaman kita hari ini, Muhajirin dan Ansar yang disebutkan dalam Quran itu dah memang tak wujud lah. Sebab apa? Sebab hijrah dah berlalu. Sebagaimana Nabi sebut, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Tidak ada dah hijrah daripada Mekah ke Madinah sebagaimana yang berlaku pada zaman Nabi itu, ba'dal fathi, setelah berlakunya pembukaan kota Mekah. Tetapi yang akan tetap ada sepanjang masa ialah jihad dan juga niat. Maksudnya ruh, semangat daripada hijrah itu tetap akan ada. Bermakna Muhajirin yang kita bincangkan tadi dan Ansar yang kita bincangkan tadi dah tak wujud dah. Mereka telah pun wafat, mereka telah pun meninggal dunia. Akan tetapi, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, para penonton sekalian, sahabat-sahabat sekalian, sifat Muhajirin, sifat Ansar itu tetap akan ada dan tetap kita boleh laksanakan. Insya-Allah dengan kita mengamalkan, dengan kita aplikasikan sifat Muhajirin dan sifat Ansar itu, maka insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita ambil contoh bagaimana kita nak meneladani, bagaimana kita nak mengikuti jejak langkah Muhajirin dan Ansar. Tidak lain tidak bukan kita renung kembali sifat yang ada pada mereka tersebut, 6 pada Muhajirin dan 5 pada Ansar. Maka kita cuba aplikasikan dalam hidup kita pada hari ini. Pada hari ini, ramai golongan yang seperti Muhajirin. Yang seperti Muhajirin, apa dia? Fakir, memerlukan kepada bantuan, tidak ada tempat pergantungan, kehilangan rumah, kehilangan tempat tinggal. Dengan kata lain, perlu kepada bantuan daripada orang lain. Maka, mereka ini seolah-olah kita kata Muhajirin moden lah. Muhajirin yang hidup pada zaman sekarang. Mereka ini, mereka golongan yang berkorban demi agama. Sebagaimana Muhajirin tadi, berkorban demi agama Allah. Demi membantu Allah dan Rasul. Maka pada hari ini wujud golongan-golongan yang seperti Muhajirin berkorban demi agama. Contohnya, kita ambil contoh. Pelajar-pelajar agama. Pelajar-pelajar dalam bidang agama, bidang Qurannya, bidang hadisnya, menuntut ilmu. Para penuntut ilmu ini, mereka ni
Korban. Begitu juga kita kata guru-guru, para pendidik, para asatizah yang fokus kepada penyampaian ilmu agama. Walaupun mungkin mereka mempunyai kelayakan, mempunyai keupayaan untuk bekerja sebagaimana orang lain boleh bekerja, tapi mereka tinggalkan kemewahan dunia, fokus kepada mendidik anak-anak yang belajar dalam bidang agama, bidang Al-Quran contohnya. Begitu juga adanya institusi-institusi agama yang menyediakan khidmat untuk mendidik anak bangsa kita supaya menjadi orang, supaya menjadi manusia yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Makna kata, para pentadbirnya, kan, mereka ini meninggalkan kemewahan dunia, tak cari kerja lain, fokus kepada khidmat kepada agama. Maka mereka inilah golongan yang perlu kita berikan bantuan kepada mereka. Perlu kita memberikan sumbang tenaga kita, bantuan kita kepada mereka supaya usaha yang dilakukan itu boleh diamalkan, boleh dikekalkan dan boleh diteruskan sebagaimana yang dirancang. Maka siapa pula yang nak menjadi ansar? Siapa yang nak menjadi ansar ini? Kita lah tuan-tuan. Kita. Setiap daripada kita ini perlu menjadi golongan ansar yang membantu, yang mempersiapkan segala kemudahan kepada para penuntut ilmu, kepada para pendidik, kepada institusi-institusi yang berkhidmat kepada anak-anak bangsa kita untuk mendidik mereka supaya menjadi orang yang faham agama dan menyebarkan agama. Kitalah yang perlu menjadi ansar. Kitalah ansar yang hidup pada zaman sekarang. Maka caranya bagaimana? Sebagaimana golongan ansar membantu muhajirin pada zaman Nabi SAW, maka kitalah ansar moden yang perlu membantu orang-orang yang mengajar agama, yang belajar agama, yang menyediakan khidmat pendidikan agama. Dengan cara sumbangkan, kalau kita ada harta, sumbangkan harta. Ada material bersifat kebendaan, sumbang dari sudut kebendaan. Kita ada kepakaran, kita sumbangkan dari sudut kepakaran yang ada pada kita. Yang penting, intention, keazaman, kesediaan kita untuk membantu itu perlu kita terjemahkan dalam bentuk tindakan kita. Bantu dengan kadar kemampuan yang ada pada kita. Sahabat-sahabat Ansar yang kaya bantu bagi harta. Yang tak ada harta, mereka sediakan rumah untuk tempat tinggal. Yang ada kebun, ajak sahabat-sahabat muhajirin bekerja bersama dengan mereka, diberikan upah, diberikan hasil daripada pekerjaan tersebut. Bantu dengan kepakaran kemampuan yang kita ada. Baik. Maka di sini saya nak menyeru kepada kita semua, khususnya dalam tempoh pandemik ini. Ramai yang terkesan. Saudara-saudara kita ramai yang menjadi fuqara sebagaimana muhajirin menjadi fuqara kerana hijrah yang mereka lakukan. Maka kita perlu lihat sekeliling kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan, maka kita hulurkan bantuan dengan kadar kemampuan yang ada pada kita. Paling tidak, kita sebar-sebarkan maklumat untuk sampai kepada pihak yang boleh memberikan bantuan, yang boleh menolong, yang boleh hulurkan keperluan untuk memenuhi hajat mereka. Yang saya nak fokus di sini, tuan-tuan, hari ini banyak institusi agama yang terkesan. Khususnya yang bersifat tidak mengenakan yuran, yang banyak memberikan khidmat pengajian secara percuma, ataupun paling tidak yuran yang pada tahap yang minimum sahaja, banyak yang terkesan akibat daripada pandemik yang berlaku. Jadi kita perlu membantu kerana institusi ini adanya pelajar-pelajar, adanya guru-guru yang perlu kita sara, kita bantu dari sudut apa? Dari sudut gaji, allowance dan sebagainya. Maka saya nak menyeru, kita sama-samalah berikan bantuan kepada madrasah-madrasah yang memerlukan, sama ada yang mereka war-warkan ataupun tidak, kita yang perlu cari dan berikan bantuan kepada mereka, apa keperluan yang mereka kehendaki, yang mereka patut ada, maka kita tolong bantu. Baik, satu hadis daripada Rasulullah SAW untuk menjadi stimulus, untuk menjadi faktor pendorong kepada kita untuk memberikan bantuan ini. Rasulullah bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah
faqad ghaza. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sesiapa yang mempersiapkan, yang memberikan keperluan kepada ghazian, kepada pahlawan yang pergi berperang di medan perang, fi sabilillah, pada jalan Allah, faqad ghaza. Maka sebenarnya dia juga dikira sebagai turut berperang. Ayuh tuan-tuan, ayuh sahabat-sahabat, kalau ada para pelajar, guru-guru, institusi agama yang memerlukan bantuan daripada kita, kita hulurkan bantuan. Walaupun kita tak menjadi pendidik, kita tak belajar di sana, kita tak terlibat di sana, tetapi dengan bantuan keuangan, dengan pertolongan kemahiran yang kita ada, dengan sumbangan idea, tenaga yang kita berikan, insya-Allah kita juga dikira sebagai orang yang melaksanakan tanggungjawab agama tersebut. Tanggungjawab mendidik, tanggungjawab menyebarkan dakwah, menyebarkan agama. InsyaAllah kita akan dapat kelebihan tersebut. Sebab itu ulama-ulama hadis menghuraikan, walaupun di sini menyebut kita membantu orang yang keluar berperang, maka samalah kita boleh kiaskan dengan membantu pelajar-pelajar yang menuntut ilmu, guru-guru yang mengajarkan ilmu. Bila kita tolong mereka, insya-Allah kita akan mendapat pahala yang sama sebagaimana mereka mendapat pahala mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sifat Ansar itu perlu diteladani, perlu dicontohi. Kerana apa? Kerana menurut Said Qutb dalam tafsirnya fi Zilalil Quran, tidak pernah wujud dalam sejarah manusia, tamadun manusia, tidak pernah ada bagaimana peristiwa yang sehebat pertolongan golongan Ansar terhadap Muhajirin. Yang mana golongan Ansar membantu Muhajirin dengan penuh kecintaan, dengan memberikan pemberian yang tidak ternilai, layanan penuh, memberikan penjagaan dan sanggup membantu dengan penuh keikhlasan dan melebihkan saudara Muhajirin ini. Tidak pernah ada dalam sejarah manusia. Maka di sini kita perlu ulangi semula sejarah ini. Dalam tempoh kesukaran yang ada pada hari ini, kan kita perlu berikan bantuan kepada saudara-saudara yang memerlukan. InsyaAllah dengan kita buat demikian, kita yakin dan percaya kita sedang mencontohi, kita sedang follow rapat, kita sedang mengikuti teladan yang sangat-sangat baik yang ditinggalkan oleh golongan Ansar yang berlaku dalam sejarah pada zaman hijrah Nabi SAW yang kisahnya ini telah berlaku 1443 tahun lamanya. Tetapi ianya akan jadi segar, ianya akan tetap hidup apabila ciri-ciri mereka ini kita dapat aplikasikan di dalam kehidupan kita seharian ini, insya-Allah. Saya rasa untuk malam ini cukup setakat itu sahaja. Mudah-mudahan perkongsian kita yang ringkas ini dapat difahami dan tuan-tuan, puan-puan dapat manfaat dan insya-Allah dapat kita amal dan sebarkan bersama insya-Allah. Yang lebih penting ialah ciri Muhajirin dan Ansar itu perlu kita contohi, perlu kita jadikan tauladan. InsyaAllah itulah kunci kepada kejayaan hidup kita di dunia dan juga di hari akhirat nanti insya-Allah. Terima kasih kepada Madrasah Al-Huffaz wal Ulum, seluruh kaki tangan pentadbirannya, pelajar-pelajarnya. Mudah-mudahan kita doakan supaya madrasah ini dapat menyumbang bakti kepada masyarakat dalam pembentukan modal insan yang cemerlang pada masa akan datang insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua insya-Allah.